اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 39, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan berkata Mu'tazilah, berkata dengan makna beriktikad. Berkata dengan makna beriktikad. Kita bicara bab i'tikad ni, kita bicara bab iman. Dan berkata Mu'tazilah, yang ni beriktikad oleh Mu'tazilah, golongan yang terpesong pegangan daripada ahli sunnah wal jamaah. Apa kata Mu'tazilah? Apakah i'tikad Mu'tazilah? Tidak memperlihat Allah akan zatnya di dalam akhirah. Tidak memperlihat Allah akan zatnya, zat Allah dalam akhirah. Di hari akhirah Allah tidak memperlihatkan zat Allah kepada orang-orang yang beriman. Maknanya orang yang beriman di hari akhirah tidak dapat melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala, diri Allah subhanahu wa ta'ala. Mana Allah tidak memperlihatkan. Maknanya masih lagi maknanya terhijab juga di hari akhirah, terhijab, terdinding. Dengan bahawa Allah Ta'ala tidak memperlihatkan akan zat Allah kepada manusia-manusia yang beriman di hari akhirah. Itu pegangan Mu'tazilah. Maka yang sebenar, i'tikad ahlul haqqi dipanggil. Maka yang sebenar, mana pegangan yang sebenar, pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita i'tikad. Maka yang sebenar kita i'tikad harus jua Allah memperlihatkan zatnya, zat Allah yang maha tinggi. Zatnya zat Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu terjemahan daripada ta'ala. Kita sebut zat Allah Ta'ala, zat Allah yang maha tinggi. Maha tinggi itu Ta'ala itulah. Ta'ala itu bahasa Arab. Tapi ejaan ruminya jadi T-E-E-L-A. Apa? Ta'ala ke mana? Dia Ta'ala, ta'ain alif lam ya. Ta'ala tu maha tinggi. Harus juga Allah memperlihat
zatnya zat Allah. Allah mana ni? Yang maha tinggi, ta'ala. Harus Allah memperlihat ni bagi orang mukminun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Di mana ni? Di dalam akhirah. Memperlihat ni dengan tiada kaifiyah. Dengan tiada kaifiyah. Ni satu-satu ni nak kena ambil molek ni. Dengan tiada kaifiyah. Ini di akhirah. Akhirah ni bermula di padang mahsyar. Di padang mahsyar, akidah ahli sunnah wal jamaahnya sudah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Di padang mahsyar dapat dah melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala atas pandangan yang muktamad. Di padang mahsyar orang yang beriman sudah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam syurga itu ijma' ahli sunnah wal jamaah sekalian menyatakan bahawa orang beriman dapat melihat zat Allah di dalam syurga. Hak tu ijma' di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun akhirah tu di mahsyar, di mahsyar belum lagi masuk syurga, di mauqif tempat berhimpun di mahsyar. Akhirah dah tu. Akhirah tu ialah hari akhirat ni hak kita beriman, rukun iman yang kelima itulah beriman dengan hari akhirah. Hari akhirah ni bermulanya bila? Kata setengah pandangan bermula daripada mati seseorang. Sebab apa? Hari akhirah, hari akhir. Bila berakhir bagi seseorang dengan kematian. Kata setengah hari akhirahnya bermula daripada tiup sangkakala yang kedua. Dibangkitkan sekalian. Itu dipanggil bermulanya hari akhirah. Jadi sekarang ni hari akhir di sini termasuklah ketika berhimpun di mahsyar. Maka di mahsyar dapat tak melihat zat Allah Subhanahu wa taala atas pandangan yang muktamad. Di mahsyar dapat dah melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syurga orang yang beriman ijma' ahli sunnah dapat melihat zat Allah. Ni di akhirah. Adapun di dalam dunia, kita baca sikit lagi. Adapun di dalam dunia, yakni sebelum daripada mati, maka tidak jatuh. Mana tidak jatuh ni tidak berlaku bagi seseorang melihat ia akan Allah Ta'ala dengan mata kepala di dalam jaga dengan tidak kaifiah, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua pada malam Mi'raj dapat melihat akan Allah dengan yang tersebut dengan tidak ada kaifiah. Dan barang siapa mendakwa mengaku melihat Allah dalam jaga sedar-sedar ni pada dunia, atas dunia lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya maka tiada syak pada kufurnya. Dia mengaku baru je tadi dia melihat zat Allah dengan mata kepala. Kafir orang ni, bukan setakat berdosa lah. Kafir yang berlaku melihat Allah atas dunia, melihat dengan mata kepala basar hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia sebelum kiamat
Hanya Nabi jua yang pernah melihat zat Allah. Nabi Adam AS tidak pernah melihat zat Allah. Nabi Musa AS hanya bercakap-cakap dengan Allah, tidak melihat zat Allah. Jibril AS pun tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril pun tidak melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu bilanya malaikat boleh melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Di hari akhirah barulah malaikat boleh melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu pandangan, sampai kesudah pun malaikat tidak akan dapat melihat zat Allah walaupun ketika hari akhirah sahaja. Kata setengah pandangan, malaikat tidak dapat melihat Allah, malaikat Jibril alaihissalam saja dapat melihat Allah di hari akhirah. Di pandangan kuatnya, di hari akhirah sekalian malaikat dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dunia. Atas dunia ni bukan ke bumi ke apa ni, mana sebelum dunia ni, maknanya sebelum kiamat. Malaikat Jibril sendiri pun tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak bicara berkaitan dengan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu satu pembicaraan. Pembicaraan sekarang adalah berkaitan dengan harus pada akal. Ini kita bicara sekarang harus pada akal. Maknanya kita bicara hukum akal ni, kita bukan bicara hukum syarak, hukum akal. Sekarang ni terdahulu harus pada akal. Allah buat perkara baik dan juga perkara yang lebih baik, dan harus bagi Allah buat perkara buruk. Ini kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah wajib Allah buat perkara baik, wajib Allah buat perkara yang lebih baik. Perkara buruk yang berlaku bukan datang daripada qada dan qadar Allah. Dia gitu. Perkara baik contohnya dapat makan. Perkara yang lebih baik contohnya makan sedap. Jadi ahli sunnahnya harus Allah buat perkara baik, cukup makan. Harus Allah buat perkara lebih baik dengan bahawa makan sedap, dan harus bagi Allah menjadikan perkara buruk kebuluran. Mu'tazilah pula cukup makan, makan sedap wajib bagi Allah. Ni Mu'tazilah. Orang kebulu tu perkara buruk, Allah tidak mengqadakkan orang kebulu, dia sendiri yang buat jadi kebulu. Itu Mu'tazilah. Tapi kita ni bicara hukum akal, kira kepada kekuasaan Allah. Ada pun hak wakil, mana hak wakil ni? Wakil dengan makna yang berlaku sebenar-benarnya. Tak ada haru-haru dah yang berlaku sebenar-benarnya. Maksud apa tak ada haru ni? Kalau Allah qada pada azal cukup makan, yang berlakunya cukup makan. Kalau Allah qada pada azal makan sedap, yang berlakunya makan sedap, tak ada haru-haru dah. Hak qada azalinya kebuluran, yang berlakunya kebuluran. Hak ni hanya bicara bab akal. Allah kuasa, kesemuanya pemilikan Allah. Harus Allah nak buat perkara baik, harus Allah nak buat perkara buruk dan jahat. Sebab apa? Sebab Allah kuasa, hak dia belaka. Tapi Allah buat baik ke, lebih baik ke, Allah buat buruk ke, kalau kita wakil hak sebenar-benarnya, tak ada haru-haru dah, sebab azali telah mengqadakkan. Faham tak ni? Bila azali mengqadakkan akan berlaku baik, maka berlaku baik itu jadi wajib dah pulaknya pada syarak.
Sebab kalau Allah qadakkan berlaku perkara baik tak berlaku, oh jadi lupa lalai Allah Ta'ala, mustahil begitu. Hak tu kalau bicara syarak. Ini hanya bicara akal. Dari segi akal kita, hak Allah Ta'ala berlaku kan. Allah nak buat baik, akal boleh terima. Allah nak buat lebih baik, akal boleh terima hak dia. Allah nak buat buruk, akal boleh terima. Tapi berlaku baik ke, lebih baik ke, berlaku buruk ke, Allah telah mengqadakkan pada azal. Bila Allah mengqadakkan pada azal akan berlaku baik, lebih baik, pastilah perkara baik itu berlaku. Itu kalau tilik kepada syarak. Kenapa syarak? Ketetapan Allah pada azal. Ini bicara akal semata-mata ni. Bicara akal semata-mata. Cuma kadang-kadang kita ni akal dengan syarak tu kita jadi macam bolong sikit lah. Macam apa ni? Tak boleh nak beza. Tapi tak ada masalah pegangan kita sahih. Cuma terkadang kita nak beza. Yelah, seseorang tu berlaku perkara baik, cukup makan. Seseorang tu berlaku perkara buruk, kebuluran, akan boleh terima. Hak Tuhan berlaku. Tetapi seseorang tu dapat perkara baik, seseorang tu berlaku perkara buruk, kalau balik kepada syarak, ketetapan Allah pada azal, kalau Allah mengqadakkan baik, berlaku baik. Kalau Allah mengqadakkan buruk, berlaku buruk. Jadi tak ada haru-haru dah kalau tilik kepada qada azali. Bila Allah mengqadakkan baik, maka wajib berlaku baik. Allah mengqadakkan buruk, maka wajib berlaku buruk. Wajib apa ni? Wajib pada syarak. Berpandukan kepada qada azali. Dan kata haru tadi, haru pada akal, tak kira bab qada. Kira bab kekuasaan Allah, pemilikan Allah, akal boleh terima, berlaku baik akal boleh terima, berlaku lebih baik akal boleh terima, berlaku buruk kebuluran pun akal boleh terima. Harus sebab apa? Sebab Allah kuasa dan pemilikan Allah. Pergi kepada melantik Rasul yang kita bicara minggu lepas. Pergi pada melantik Rasul. Haruh ni haruh pada akal. Allah nak latih Rasul, Allah latih Rasul. Allah tak mau latih Rasul, Allah tak latih Rasul. Akal boleh terima kedua-dua belah. Tapi yang berlakunya Allah utuskan Rasul. 313 Rasul diutuskan. Jadi apabila qada azali menentukan akan dilantik Rasul, 313 Rasul, maka sampai masa wajiblah berlakunya pelantikan Rasul. Sebab syarak Allah Ta'ala yang mengqadakkan pada azan. Cuma tilik pada akal ni, Allah nak latih Rasul, latihlah hak dia. Allah tak mau latih Rasul pun, Allah tak mau latih Rasul hak dia. Allah latih Rasul. Kemudian ada sebahagiannya mengikut Rasul, ada sebahagian tidak mengikut Rasul. Akal boleh terima hak Allah Ta'ala, bukan Rasul yang lebih bekal. Kalau Allah tak latih Rasul, tiba-tiba Allah Ta'ala jadi berimam belaka manusia ada, hak Allah Ta'ala dah latih Rasul. Tengok malaikat berimam belaka tu, tak ada Rasul-Rasul pun malaikatnya. Ada ni. Jadi maknanya dilantik Rasul harus bagi Allah. Lepas dilantik Rasul, jadi berimam sebagian, tidak berimam sebagian, akan diterima Allah Ta'ala belaka. Sebaliknya kalau Allah tak latih Rasul, akan boleh terima. Patut orang macam mana? Orang jadi berimam belaka walaupun tanpa Rasul, akan boleh terima. Sebab yang berlaku tu qada belaka, kuasa Tuhan belaka, akan boleh terima. Ini kira pada kekuasaan Allah. Kira kepada yang berlakunya macam mana? Yang berlakunya Allah melantik Rasul 313 orang. Pada ni hak Tuhan qadakkan pada azal. Dilantik Rasul 313 orang, maka wajib pada syarak dilantik Rasul 313. Mustahil syarak tak dilantik Rasul, sebab azali telah menentukan akan dilantik Rasul 313. Ini bab syarak. Kira pada qada azali. Bab akal boleh terima belaka, Allah Ta'ala kuasa.
pemilikan Allah. Hak wakil hak berlakunya, hak rasul 313 orang ni. Oh, macam-macam hak Allah Taala qadakan. Sebahagian beriman, sebahagian tidak beriman. Siapa ke keluarga pun tak beriman, bini pun tak beriman, anak pun tak beriman. Dekat 1000 tahun Nabi Nuh AS menyampaikan selepas dinanti Rasul, 40 kelamin saja yang beriman, yang berserta Nabi Nuh dalam bahtera. 40 kelamin je, 80 orang je. Dekat-dekat 1000 tahun tu Nabi Nuh menyampaikan selepas dilantik di Rasul, bini pun tak ikut, anak pun tak ikut. Dan ada Rasul ni klik-klik seorang, tak ada seorang pun ikut. Itu harus bagi Allah, hak milik Allah Ta'ala belaka. Ada ni. Hak Rasul dibunuh pun ada. Bukan setakat tak ikut, dibunuh Rasul pun ada. Hak tu hak wakil berlaku. Hak berlaku tu adalah sebagaimana qada azali. Itu syarak yang menentukan pula tu. Ni dak ni kita bicara akal, tilik kepada Allah kuasa, tilik kepada pemilikan Allah. Harus Allah melantik Rasul, harus Allah tidak melantik Rasul. Mu'tazilah dak wajib Allah lantik Rasul, wajib pada akal. Salah. Tu Mu'tazilah. Kita harus. Tapi yang berlakunya Allah lantik Rasul 313 orang. Ni kita pergi kepada melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Jadi kita bicara bab haru akal lah. Kita pergi pada bicara hukum syarak pegangan kita. Sebab nanti di bicara terakhir dalam kitab Pati Paridah, terakhirnya syurga ke neraka. Terakhir kitab Pati Paridah ni, syurga yang terakhir di muka surat 70. Jadi wajib i'tiqad syurga itu sebenar dan sekarang telah ada. Ni sebab apa sekarang telah ada? Nak tolak Mu'tazilah syurga neraka ada. Siapa masa nak pakar lah. Sekarang tak pakar lagi kan. Maka tuan tak buat lagi lah syurga neraka. Buat apa? Bazir. Tu Mu'tazilah. Dah syurga bagai-bagai nikmat, seorang budak tak masuk lagi. Neraka tu api menyala-nyala, seorang budak kena seksa lagi. Jadi membazir, sia-sia. Tuan buat tak pakar, sia-sia. Mu'tazilah. Jadi syurga neraka ada, tapi sekarang belum ada. Apa dah kita Pati Paridahnya, syurga itu sebenar dan sekarang telah ada. Apa nak cerita sekarang telah adanya? Nak tolak Mu'tazilah. Menafikan syurga neraka itu kafir. Mu'tazilah tidak menafikan syurga neraka, tapi syurga neraka sekarang belum ada. Sampai masa barulah Allah Ta'ala jadikan syurga, Allah Ta'ala jadikan neraka. Dalam ayat Al-Qurannya, u'iddat lil muttaqin, syurga ni. U'iddat lil muttaqin, telah disediakan. Telah disediakan, bukan lagi akan disediakan. Kan syurga u'iddat lil muttaqin, neraka u'iddat lil kafirin. Jadi syurga Tuhan kata telah disediakan untuk orang yang bertauhid. Telah. Mana apa telah? Ada dah lah sekarang. Tu Nabi Adam AS tu kan turun daripada syurga tu kan. Mu'tazilah dah, Nabi Adam bukan duduk dalam syurga hak sebenar. Dia jannah ni maksud dia bustan. Bustan ni kebun, taman. Jadi Nabi Adam duduk di bustan, di kebun taman je, bukan syurga yang sebenar pula. Hak Mu'tazilah gigi pusinglah kok mana pun. Kemudian dalam bicara syurga dalam kitab Pati Paridah muka 70 tu didatangkan bicara sebesar-besar nikmat syurga adalah memandang wajah Tuhan kita yang amat kuasa. Gitu. Tapi dia pendek jelah cerita. Tapi nak selebih-lebih sebesar-besar nikmat syurga adalah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ni masih lagi bicara hukum akal. Maka di sini dia kata
maka yang sebenar kita i'tikad harus jua. Harus pada akal. Tapi yang kita berpegang sungguhnya mesti dapat melihat zat Allah. Sebab apa? Sebab Quran sudah beritahu nyata. Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhan, ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya, Tuhan bagi wujuh, bagi ni wujuh ni wujuhun yauma izin nadirah. Mana apa ni? Segala wajah-wajah yauma izin pada hari akhirah nadirah. Nadirah ni apa? Bercuaca lah. Mana apa? Nadirah ni mana apa? Terang. Cuaca tu nadirah. Lepas tu ila rabbiha nazirah. Memandang wajah-wajah ni kepada Tuhan. Ila rabbiha nazirah, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yauma izin nadirah. Yauma izin ni yaumal qiyamah lah. Wajah-wajah pada hari kiamat ni nadirah. Apa? Terang, cemerlang apa? Itulah bercahaya. Ila rabbiha nazirah, memandang kepada Tuhannya. Tuhan bagi wujud. Memandang. Kita tengok tu. Memandang akan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Quran. Bila Al-Quran beritahu begitu, hukum syaraknya wajib kita berpegang. Pasti dapat melihat zat Allah bagi orang yang beriman. Ni kata haru-haru ni harus pada akal. Akal boleh terima. Sebab apa akal boleh terima? Sebab Allah Ta'ala ada. Allah perlihatkan Allah. Allah ada kan? Baru tak boleh lihat Allahnya. Bukan kata di hari akhirah, atas dunia pun harus kita dapat melihat zat Allah. Harus. Tetapi hak berlakunya hanya kepada Nabi saja atas dunia. Hak berlakunya kepada selain Nabi tak dapat melihat zat Allah atas dunia. Dari segi akal? Akal. Allah ada atas dunia. Melihat Allah. Boleh terima tak akal? Boleh terima. Allah ada. Tapi Allah perlaku ke tak? Allah tak perlaku kan? Tapi harus pada akal. Mustahil pada syarak. Mustahil pada syarak. Sebab apa? Sebab syarak hanya menetapkan melihat Allah dalam syurga sahaja, di hari akhirah sahaja. Tak dunia tidak akan berlaku melainkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Jadi makna dari segi hukum akal, melihat Allah dalam syurga harus hari akhirah. Melihat Allah di dunia harus pada akal. Tapi pada syaraknya Quran beritahu macam mana? Di hari akhirah dapat melihat Allah. Maka pasti dapat melihat Allah di hari akhir. Atas dunia tidak berlaku. Melihat Allah dengan basar, dengan mata lendeh. Bukan sesiapa yang mendakwa mengaku dia melihat Allah di atas dunia ni dengan mata lendeh, kafir orang ni. Tapi dari segi akal, boleh tak melihat zat Allah atas dunia? Harus akal boleh terima. Sebab Allah ada. Tapi Allah perlaku ke tak? Allah tak perlaku. Bila Allah perlaku melihat Allahnya? Di hari akhirah. Dalam syurga, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Di padang mahsyar, pandangan muktamadnya dapat dah melihat zat Allah di padang mahsyar di kalangan orang-orang yang beriman. Atas pandangan muktamad. Orang beriman sudah dapat melihat zat Allah di padang mahsyar. Akhiratlah tu padang mahsyar. Tapi yang ijma' ahli sunnahnya adalah melihat zat Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi ayat-ayat yang lain. Contoh ayatnya
Lillazi lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Apa dah ayat dia tu? Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Macam-macam tak cukup ayat tu. Apa ni? Lillazina amanu ke? Lillazi ahsanul husna wa ziyadah. Macam tak cukup ayat. Lillazina amanu. Ingat ayat. Maksud ayat tu bagi ahli syurga gini. Baca tak betul, lepas tu jadi makna tergantung. Lillazina ahsanu khabar muqaddam, al-husna mubtada muakhar, wa ziyadah. Baru tu. Tu dah ayat tu betul dah. Lillazina ahsanu, bagi mereka-mereka yang buat baik. Situ. Lillazina ahsanu. Ahsanu tu sifat bagi allazina. Lillazina ahsanu, bagi mereka-mereka yang buat baik. Buat baik ni hak ni ihsan tu lah. Buat baik mana apa? Lillazina ahsanu, bagi mereka yang buat baik. Buat baik dengan bahawa mereka yang mengabdikan diri akan Allah. Ihsan tu lah. Kan kita tiga kan. Ni parti Paridah kita jangan lupalah. Islam, iman, ihsan. Jadi ahsanu ni orang mereka yang buat baik. Apa makna buat baik? Mengabdikan diri akan Allah, mengerjakan suruhan zahir dan batin, dan meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Tu. Hak buat baik. Buat baik ni buat baik syarak lah ni. Mengabdikan diri akan Allah. Bukan buat baik ni sebab adat. Buat baik ni sebab syarak. Tunggu saya biasa buat contohnya. Macam mana buat baik dari segi adat dia kata. Tok lelaki tak ada rumah. Kawan dia mari. Janji nak jumpa. Tapi suami dia keluar sekejap pergi kedai. Kawan dia siapa dah. Maka isteri berkata, naiklah. Kawan suami dia. Oh baiknya bini dia. Tak lok biar duduk tanah seorang. Baiknya. Sebaliknya, kalaulah kawan suami dia siapa, suami tak ada, suami keluar, lepas tu kelik-kelik tanah, Allah dia. Siapa kena ajak naik? Tak baik sebut isteri dia. Oh gitu pula. Kalau ajak naik tu, baik isteri dia. Layang, ramah, mesra, akak air lagi. Sementara tunggu suami dia baik. Balik. Oh baik. Baik apa tu langgar syarak? Lepas tu lok tanah tu, dah tak ada orang. Lepas tu gitu duduk tanah gitu, larilah dulu, dah tak ada orang. Apa nak duduk tanah depan muka, depan pintu rumah orang je, larilah dulu. Nanti suami dia balik, marilah semula. Allah, isteri dia tu gamuk, tak baik semula. Biarkan kita duduk tanah, hujan pula masa tu. Hujan tak hujan pun, lari lah. Baik tak baik ni syarak, bukan adat. Jadi, buat baik ni mengabdikan diri akan Allah. Ni ihsan. Yang mana nak sah ihsan, pengabdian diri pada Allah, iman. Itu syarat untuk sah ihsan. Syarat untuk sah pengabdian diri kepada Allah adalah iman. Jadi bagi seseorang yang buat baik ni, mana apa ni orang buat baik ni? Orang yang beriman dan beramal soleh. Ni. Hak buat baik adalah allazina amanu wa amilus solihat. Mereka yang beriman dan beramal soleh, janjiannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab ahsanu ni mereka yang buat baik, orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh syarat sahnya iman.
Jadi orang yang buat baik ni orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi lillazina ahsanu tu khabar muqaddam. Bagi mereka yang buat baik, al-husna balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala, syurga. Bukan balasan baik sahaja. Wa ziyadah dan lebih laginya. Al-husna tu al-jannah, syurga. Wa ziyadah tu mana apa? An-nazar liwajhil karim, memandang akan zat Allah. Itu adalah tafsir jumhur mufassirin. Kebanyakan ulama tafsir mentafsirkan ziyadah adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Al-husna adalah al-jannah. Lillazina ahsanu, bagi mereka yang buat baik, beriman dan beramal soleh, al-husna hiyal jannah, Tuhan balas baik, balas syurga. Wa ziyadah, dan lebih lagi daripada syurga. Apa lebih daripada syurga ni? Memandang akan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kebanyakan ulama tafsir mentafsirkan ziyadah ni an-nazar liwajhil karim, memandang akan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Itu kata dalil Quran dapat melihat zat Allah. Bukan melihat zat Allah ni lah selebih-lebih nikmat syurga. Tu ziyadah tu. Bukan nikmat syurga ni makan minum hak boleh lebih. Melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bila Quran beritahu seumpama tu, maka wajib kita berpegang dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Hak ijma' ahli sunnahnya di dalam syurga. Itu ijma' ahli sunnah wal jamaah. Di pada masyar, pandangan yang muktamad menyatakan bahawa orang beriman sudah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di pada masyar. Dalam hadis pula Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya kamu lagi akan melihat akan Tuhan kamu di hari akhirat sebagaimana kamu melihat akan bulan pada malam purnama. Bulan pada malam purnama, kita melihat bulan tu terang menderang. Begitulah kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah ni umpama bulan, bukan. Jadi kita melihat bulan kama tarawnal qamar, sebagaimana engkau melihat akan bulan. Lailatal badri, pada malam penuh purnama. Macam mana bulan? Terang nampak. Begitulah terang nyata. Dan orang beriman akan dapat melihat zat Allah di hari akhirat di dalam syurga. Terang ayat hadis, maka kita pun berpegang hukum syaraknya wajib dapat melihat zat Allah di hari akhirat. Dan kata harus ini harus pada akal. Tapi syarat menetapkan dapat melihat, maka pastilah dapat melihat Allah Ta'ala pada hari akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata-kata Imam Syafi'i lah. Jikalau tidak meyakini dapat melihat zat Allah di hari akhirat, nescaya ini tidak akan beribadah akan Allah di hari di atas dunia. Kalau tidak meyakini dapat melihat zat Allah, nescaya Imam Syafi'i kata tidak akan beribadah akan Allah di atas dunia. Yakin dapat melihat Allah, maka buat ibadah atas dunia. Apa gitu benar keyakinan ahli sunnah jemaah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melihat Allah ni tengok kepada kedudukan seseorang lah. Ada hak dapat melihat Allah mingguan macam hari Jumaat. Selalu gitulah.
Ada yang dapat melihat Allah tahunan macam hari raya. Ada yang dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Pagi dan petang, mengikut darajah seseorang yang beriman yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau hak syurga lapis bawah tu tahunan. Syurga lapis tengah tu mingguan. Jannatul Firdaus dapat melihat zat Allah pagi dan petang. Hak mana tu? Hak paling tinggi sekali. Ada pun kafir sama sekali tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai disebut dalam Quran, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sebenarlah bahawa mereka itu pada hari kiamat akan terhalang, mahjub, akan terdinding daripada Tuhan mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Surah apa? Surah apa? Sebenarlah bahawa mereka itu pada hari kiamat akan terhijab daripada Tuhan mereka. Walaupun ada pandangan daif mengatakan orang kafir boleh melihat Allah sekali. Boleh melihat Allah sekali, kemudian tak dapat dah melihat Allah selama-lama. Kesesalan, seksaan kerana tak boleh melihat Allah selama-lama tu lebih daripada seksaan neraka lagi. Ada pandangan. Seorang mengatakan ini pandangan Hasan Al-Basri. Jadi orang yang beriman selebih-lebih nikmat syurga melihat zat Allah. Orang kafir ni azab neraka. Tapi pandangan daif mengatakan orang kafir boleh melihat zat Allah sekali. Lepas tu sesanya, rindunya tak boleh melihat dah lepas daripada tu lebih terseksa daripada api neraka lagi. Itu kata setengah pandangan. Tapi pandangan muktamad orang kafir sama sekali tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Kemudian di kalangan jin yang beriman, pandangan muktamad dapat juga melihat zat Allah di dalam syurga. Ijma' ahli sunnah dapat melihat zat Allah dalam syurga adalah manusia yang beriman. Jin yang beriman, pandangan yang muktamad mengatakan jin yang beriman pun dapat juga melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi situ ada khilaf lah pandangan yang muktamad. Ada pun beriman ijma' ahli sunnah wal jamaah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Ini hak syarak, hak pegangan. Tapi kita masih lagi bicara akal. Kita masih lagi bicara akal. Harus pada akal. Allah memperlihatkan zatnya bagi orang yang beriman di dalam akhirah. Di umum sini. Tidak sebut dalam syurga. Dalam akhirah. Jadi dalam akhirah terbenar mahsyar. Mahsyar pun orang imam sudah dapat melihat zat Allah. Tapi atas pandangan muktamad. Atau ada khilaf. Akhirah. Hak ijma' ahli sunnahnya melihat zat Allah adalah dalam syurga. Tapi melihat zat Allah ni dengan tiada kaifiyah. Kita tengok molek tu. Dengan tiada kaifiyah. Apa makna dengan tiada kaifiyah? Sekarang kita ahli sunnah jelas di dalam akhirah dapat melihat Allah. Okey, dapat melihat. Dapat melihat ni kita kata dengan tiada kaifiyah. Maksud apa kaifiyah? Kaifiyah. Dia begini.
kita ni kalau melihat sesuatu ni, hak makhluk ni, kita melihat sesuatu, kita melihat sesuatu hak makhluk ni lah, dia mesti kena muqabalah, berhadapan. Ada ni, dia kena muqabalah, kena berhadapan. Dia kena ada jihah. Dia kena ada jihah. Mana? Sebelah hadapan, belah belakang tak boleh nak tengok dah. Itu kaifiah. Mana dia kena berhadapan satu, kena beradak satu, dan dia kena ada arah. Hadapan ke kanan ke kiri ke, gitulah. Itu kaifiah melihat sesama kita. Ada pun melihat Allah tidak berkaifiah seumpama tu. Lepas tu macam mana? Tunggu masuk syurga lah. Sebab kalau berkaifiah, mana kita ni berhadapan dengan Allah, jadi kita ni bertempat di syurga, jadi Allah bertempat juga. Mustahil. Kalau kata melihat perkara yang baru atas dunia ni, dia kena ada arah, ada jarak, ada hak. Betul lah. Penglihatan ahli syurga digandakan 10,000, betul lah. Penglihatan tu mana, penglihatan kita atas dunia ni jarak mana kita boleh lihat. Dalam syurga 10,000 gandaan. Pendengaran 10,000 gandaan. Atas dunia kita boleh mendengar ada suara yang ada kalau jauh-jauh tak boleh dengar kau. Mana ni? Melihat pun ada jarak juga, jauh-jauh tak nampak. Tapi dalam syurga pendengaran, penglihatan akan digandakan 10,000. Akan digandakan 10,000. Kalau atas dunia ni dok, kalau gandaan pendengaran 10,000, mana-mana orang nak buat jahat, kita pergi polis lalu kita dengar dah. Mana? Tak boleh tidur lah kita dah. 10,000 ni gandaan kekuatan pendengaran. Habislah kita dengar belaka rahsia orang. Penglihatan 10,000. Tapi kok mana pun tetap ada hak. Melihat tetap ada hak, ada sakat. Ada ni. Ada hak, ada sakat. Jadi kalaulah melihat Allah ada hak, ada sakat, berarti Allah macam makhluk yang lain bertempat. Tiada kaifiah. Kena mati situ. Cakap tu je. Kalau melihat sesama hawadis, makhluk kita ni adalah dia kena ada muqabalah. Dia kena ada berhadapan. Dia kena ada jihad, ada arah, ada jarak, ada hak. Ada. Melihat Allah tanpa kaifiah seumpama tu. Macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang duk fikir sebab kita melihat zat Allah ni bukan melihat benda yang baharu makhluk. Berhadapan itu tengok makhluk berhadapan lah. Ada jihad, ada hak, ada dia punya sakatnya jauh mana. Tu hak sesama kita. Melihat Allah di hari akhirat dengan tiada kaifiah. Tiba-tiba golongan yang terpesong Mu'tazilah, dia menafikan boleh melihat Allah, kerana kalau melihat Allah, Allah jadi bertempat. Itu satu golongan Mu'tazilah. Satu golongan lagi, oleh kerana dapat melihat Allah, maka Allah bertempat. Gitu pula. Golongan Mu'tazilah menafikan boleh melihat Allah. Tak boleh melihat Allah. Sebab kalau melihat Allah, pasti Allah akan berhadapan dengan kita. Allah ada tempat, Allah ada jihad, Allah ada hak dengan kita. Maka Allah tidak bertempat, maka mustahil dapat melihat Allah. Itu Mu'tazilah, dinafikan melihat Allah. Sebab apa? Sebab menyebabkan Allah bertempat. Satu golongan yang terpesong pula ni, oleh kerana berpegang dapat melihat Allah, maka mereka pun berpegang Allah pasti bertempat. Allah pula dah. Ni sama-sama. Hak ni dia lari kuk kanan kiri dak panggil.
Nah, dia ada kan hok anasi kanan, anasi kiri kan apa? Kan ada kan hok lawang tu kan ada hok kanan, ada hok kiri. Ada golongan Mu'tazilah tidak dapat melihat zat Allah. Tak dapat melihat zat Allah. Dia pakai ayat la turikul absar wa yudikul absar. Tadi panjang bahasa ayat tu. Tapi di antara alasan Mu'tazilah tidak dapat melihat Allah di hari akhirah ni adalah kerana kalau dapat melihat Allah di hari akhirah berarti Allah akan berhadapan dengan kita, Allah bertempat, maka tak dapat melihat Allah. Satu golongan pula oleh kerana dapat melihat Allah maka Allah bertempat. Begitu pula kita ahli sunnah wal jamaah dapat melihat Allah tapi dengan tiada kaifiah. Ambil tengok. Kaifiah macam mana? Kaifiah kalau melihat sesama kita pasti berhadapan, pastilah ada arah, ada jihah, ada hak, ada jarak. Tu melihat sama kita. Melihat Allah tidak seumpama tu. Dengan tiada kaifiah. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Dia sebab berkaitan dengan melihat zat Allah ni. Khilaf ulama dah pulaknya. Kita melihat dengan apa? Dengan hadak. Hadak dia panggil. Hadak. Hadak ni apa? Butir mata. Ni kan ada kan bahasa Arab. Hak tubuh kita ni. Ainung mata. Ni hadak ni. Apa? Butir mata hitam. Tu hadak. Ni hadak. Ainung mata. Kan budak-budak kan ainung, uzunung, famung, anfung. Dakenung. Pandai dak tu? Kau tu dah pandai? Tak kenal raksung, yadung, rijlung, batnung. Tak kenal? Oh, begak kita ni. Tak kenal. Malu ke budak-budak lah. Tapi budak-budak ainung je. Ainung. Dia hadakung ni apa ni? Ni lah apa? Butir mata hitam. Tu hadak. Jadi sekarang ni di hari akhirah kita melihat Allah ni dengan mata lendir lah orang kita. Mata hitam tu. Setengah mengatakan dengan mata hitam. Setengah mengatakan bukan melihat Allah dengan mata hitam. Melihat Allah dengan wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Melihat Allah ni bukan dengan mata hitam, dengan wajah sekalian kita ni melihat Allah. Sebab Quran sebut wujuhun, segala wajah-wajah. Yauma idzin nadirah, pada hari kiamah ni apa kata? Terang benderang, bercahaya. Ila rabbiha nazirah, wajah kita ni dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hadak, bukan butir mata hitam. Ni wajah kita melihat Allah. Pelik pula jadinya. Kan melihat dengan mata, tu adah melihat dengan mata. Tapi yang kita melihat ni bukan mata yang buat, qada juga dapat melihat. Jadi di hari akhirah melihat syurga ni bukan melihat dengan mata, melihat zat Allah, bukan melihat dengan biji mata, melihat dengan sekalian wajah. Ada pandangan mengatakan pula bukan melihat sekalian wajah ni, sekalian tubuh kita dapat melihat zat Allah, depan belakang kita dapat melihat. Jadi maknanya tak ada kaifiah lah. Tambahan pula kita sebutlah melihat zat Allah dengan mata lendir. Mata kepala dia panggil, mata kepala, mata lendir. Sebut mata kepala, mata lendir ni hakikatnya kita melihat zat Allah, kita melihat ada dalam muka bumi sekarang ni pun qada dan qadar Allah. Jadi macam mana Allah memperlihatkan kita akan zat di hari akhirah? Tak sudah fikirlah. Mesti berada di hadapan. Hakikatnya yang melihat Allah bukan biji mata. Hakikatnya dapat melihat apa-apa perkara sekalipun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutlah tak pelik orang ni belakang dia nampak. Apa belakang dia nampak?
Dia ni pocik ni mata belakang ada. Dah lah tu, tahu ke dia lah tu. Macam dia nampak. Sebab apa? Sebenarnya hakikatnya melihat sesuatu pun bukan dengan biji mata. Jadi di hari akhirah Allah memperlihatkan, Allah menjadikan kita dapat melihat Allah. Sama ada dengan biji mata, sama ada dengan sekalian muka, sama ada dengan sekalian tubuh. Tu khilaf ulama. Tapi hakikatnya dapat melihat segala-gala perkara termasuk melihat zat Allah adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk. Dah pelik apa melihat Allah tanpa kaifiah? Cuma ada atas dunia melihat perkara yang baharu, memanglah dia kena berhadapan, berjihad, ada hak, ada jarak. Tu hak ada yang tuan pelaku pada kita melihat sesuatu atas dunia. Dan sebenarnya melihat ni pun bukan biji mata, qada. Jadi pelik apa di hari akhirat atas pandangan mengatakan melihat Allah bukan dengan biji mata, melihat Allah dengan wujud, muka. Satu pandangan bukan melihat Allah dengan muka, melihat Allah dengan sekalian badan kita. Semua badan dapat melihat Allah. Dan badan kita ni depan belakang ada anggota badan kan? Dah Allah di hadapan di belakang. Hadapan belakang itu adalah makhluk dah. Tapi melihat Allah dengan tiada kaifiah. Ini kita ahli sunnah. Kena duduk tengah mulai. Satu golongan Mu'tazilah, kalau melihat Allah berarti akan jadi berhadapan, akan jadi berjihad, berarah. Ada had, ada sakat dengan Allah Ta'ala. Mustahil. Maka mustahil melihat Allah. Satu golongan Mu'tazilah. Satu golongan Mu'tazilah pulaknya dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah. Pasti Allah bertempat. Ni mula Allah bertempat Sebab apa? Sebab dapat melihat Allah. Nak melihat Allah mesti Allah bertempat. Itu melihat makhluk. Kita nak melihat makhluk ni, mestilah makhluk tu bertempat, berada di hadapan kita, jarak yang hampir dengan kita. Tu melihat makhluk. Kita ahli sunnah melihat Allah Subhanahu wa taala tapi dengan tiada kaifiah. Kalau ni kan banyak rakaman-rakaman kan menyabitkan tempat bagi Allah. Sebab apa? Sebab Mi'raj. Mi'raj. Nabi Mi'raj tu Allah bertempat lah. Kalau Allah tidak bertempat di arah Nabi nak berjumpa dengan Allah, tak payah Mi'raj lah. Naik ke langit yang ketujuh. Allah duduk bumi. Nabi duduk bumi sudah lah. Jadi Allah duduk bumi pula jadinya. Nabi Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha melihat Allah, bercakap dengan Allah. Allah tidak bertempat. Dan macam mana Nabi bercakap dengan Allah Ta'ala? Dan tu Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala. Dia terus Sinai tu. Allah duduk terus Sinai ke? Ni hak golongan terpesong. Oleh kerana Nabi Mi'raj, maka Nabi berada di langit. Maka Tuhan berada di langit. Bila ada syurga dapat melihat Allah, pasti Allah bertempat. Kalau tak bertempat, macam mana dapat melihat? Allah kata dia larinya. Kita di sunnah wajib melihat Allah Subhanahu wa taala, wajib berpegang di akidah, tetapi dengan tiada kaifiah. Ini di hari akhirah. Ini di hari akhirah. Adapun dalam dunia maka tidak jatuh, tidak berlaku. Atas dunia ni tidak berlaku, tapi harus pada akal. Sebab Tuhan ada tapi tidak berlaku di atas dunia, melainkan hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj, dapat melihat Allah Taala dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tiada kaifiah. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 9. Baris yang ke-5 daripada bawah hak nipis. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Demikian lagi wajib atas mereka itu orang yang mukallaf. Mereka itu yakni orang yang mukallaf di kalangan orang yang baligh serta berakal. Wajib percaya itu iman, percaya akan seksa kubur bagi orang yang maksiat dan kesenangan kubur bagi orang yang beribadah, dan bahawa sekaliannya itu benar. Mana benar ni sekalian tu? Seksaan kubur benar, kesenangan kubur benar. Maka jikalau menyeksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat, maka itu dengan adilnya. Dan jikalau memberi kesenangan Allah akan hambanya yang berbuat taat, maka itu dengan anugerahnya. Tiada atasnya, tiada wajib atasnya atas Allah sesuatu daripada memberi kesenangan akan hambanya. Ini sambungan hak beriman dengan perkara yang berlaku selepas daripada kematian. Perkara yang berlaku selepas daripada kematian bermula dengan soal munkar dan nakir. Kemudian pergi pula kepada azab kubur, seksa kubur, dan juga kesenangan di alam kubur. Dipanggil azabul qabri wa naimul qabri. Dipanggil azab kubur dan nikmat-nikmat yang ada di dalam kubur. Jadi azab kubur, seksa kubur ni, sebut kubur ni ghalib lah. Macam mana orang yang tidak berkubur tak kena seksa kubur lah, tak kena azab kubur lah. Sebut kubur ni pada ghalib. Faham tak pada ghalib? Ghalibnya orang mati dikebumikan, dikuburkan. Dia tidak dikuburkan. Dia mati makan di binatang buah contohnya. Tak ada kubur-kuburnya. Nak seksa kubur kat mana? Dia tak ada kubur. Dia mati makan di binatang buah. Mati lemah. Mati lemah lauk tu barangkali makan di ikan lama kali dah. Kalau tak naik ke darat, tak naik ke patah, kalau kita kata gok makan di ikan lah. Tak ada kubur juga. Azab kena seksa kubur juga. Tu macam Firaun tu, tak kubur tu. Macam Marcos presiden Filipina tu pun tak kubur juga. Sebab dibuh dalam cermin, dalam pameran. Kan gitu. Lepas tu tak kena azab tak kena seksa kubur. Tapi kata kubur-kubur ni pada ghalib. Kubur ni pada ghalib lah. Orang akan dikuburkan, orang akan dikebumikan. Kemudian hak berkaitan dengan azab kubur, bicara dah mengelepasnya, azab yang berkekalan, kafir dan juga orang munafik. Kemudian azab kubur satu laginya bagi orang yang beriman yang derhaka. Orang beriman yang derhaka kena azab kubur. Tapi orang beriman dan derhaka kena azab kubur ni, dia tidak berkekalan. Dia terkadang ringan dan terkadang diangkat daripada azab kubur. Ringan diangkat dari azab kubur ni dengan amal-amal ibadah, dengan pahala-pahala amal ibadah yang sampai kepada mereka daripada amal ibadah anak cucu, daripada pahala sedekah jariah, daripada doa-doa orang yang hidup, orang-orang yang soleh berdoa, anak-anak keluarga berdoa, diterima oleh Allah, maka diringankan azab kubur, akhirnya diangkatkan azab kubur di alam barzakh. Mana orang beriman masih lagi ada harapan selagi dunia tidak qiyamah. Sebab apa? Sebab ada waladun solihun, anak-anak cucu yang soleh.
Yang beriman, yang beramal soleh, maka pahala sampai. Bila pahala sampai, pahala kebajikan, akhirnya dia ringanlah azab kubur dan akhir terangkat daripada azab kubur. Selesailah situnya. Sampai di pada mahsyar pula hisab. Kadang-kadang pahala banyak, bayar ke orang pula, muflih pula jadinya. Sebab apa? Sebab banyak dosa dengan anak Adam. Pula dah. Ada ni. Bila sampai di mahsyar kan pula, ada hisab, kira bicara, mengumpat orang, bayar dengan pahala. Harta orang tidak kembalikan, bayar dengan pahala. Orang nak kira. Kemudian hak nikmat syurga ni pula ada yang umpama ni kebun daripada kebun syurga. Ada yang umpama tidur malam pengantin, sedar-sedar qiyamah. Ataupun kebun daripada kebun syurga. Kemudian hak azab neraka tu panjanglah cerita hak berkaitan dengan azab tu. Azab dengan ular lah, dengan kala, dengan jengking, kena himpitan kubur lah. Hak azab di alam barzah. Terutama sekali kepada orang-orang kafir dan juga kepada orang-orang yang munafik. Orang kafir dan juga orang yang munafik. Dan bahawa sekaliannya itu sekalian seksa kubur dan kesenangannya, kesenangan kubur benar. Maka jikalau menyeksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat ta'ah di dalam kubur ni, maka iaitu dengan adilnya adil Allah Ta'ala. Dan jikalau memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hamba Allah dalam kubur ni yang berbuat ta'ah, maka dia dengan anugerahnya, kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada, mana pun tiada wajib atasnya atas Allah sesuatu daripada itu, daripada memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hambanya yang berbuat ta'at ni. Kita bicara melepaskan. Tapi kita bicara melepasnya, Allah Ta'ala memasukkan ke dalam neraka dengan keadilan, memasukkan dalam syurga dengan kurniaan. Ni barzah pun sama. Jadi dalam barzah memberi ini menyeksa Allah Ta'ala. Bukan Allah menyeksa, kala jengking yang menyeksa, ular yang menyeksa. Kala jengking makhluk, ular makhluk tak bekas sama sekali. Yang menyeksa ni siapa? Allah Ta'ala. Mana dia kata menyeksa Allah Ta'ala ni? Allah yang menyeksa. Bukan kata tungkat muka nakir yang menyeksa. Bukan kata ular jengking yang menyeksa. Bukan kata himpitan kubur yang menyeksa. Makhluk tak bekas sama sekali. Seksaan tu datang daripada Allah. Sebagaimana seksaan neraka. Panah neraka tu bukan neraka yang buat panah tu. Allah. Semuanya qada qadar. Yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah qada qadar. Akhirah ni mana? Hak berlaku di barzah qada qadar, hak berlaku di mahsyar qada qadar, berlaku di syurga neraka sekalian qada qadar. Situ jelah. Sebab Allah ni Rabbil Alamin, Rabb, Tuan bagi sekalian. Dunia Allah Tuan, barzah Allah Tuan, mahsyar Allah Tuan, syurga neraka Allah Tuan. Hak dia belakalah. Kena seksa daripada itu dengan adilnya. Apa kata dengan adil? Menyeksa akan orang buat maksiat. Buat maksiat, maka itu dengan adilnya. Sebab maksiat tu mari daripada mana? Qada Allah. Patut Allah menyeksa di alam barzah ni. Keadilan dia, hak dia. Sebab apa mari adil macam sebut melepah lah. Nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata adil apa begitu? Buat maksiat qada qadar. Lepas tu Allah pergi seksa pula di alam barzah. Adil apa begitu? Masuk neraka di hari akhirat. Adil apa begitu? Dah Allah Ta'ala adil dah. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala adil. Adil macam mana? Perkara maksiat bukan qada qadar.
Maknanya seseorang memilih sendiri untuk melakukan maksiat. Allah hanya mengetahui, maka sampai masa dihukum barulah sedang molek. Sebab dia pilih sendiri, dia buat sendiri, bukan qada, barulah kena hukum, barulah sedang molek, barulah adil. Ni akal Mu'tazilah. Kita di sunnahnya maksiat dilakukan qada kena seksa dalam barzah pun. Daripada maksiat hak qada tu itu keadilan. Sebab apa? Hak Tuhan belaka. Dan jikalau memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hamba yang berbuat taat, maka itu dengan anugerahnya. Tulis alih bagi atas, nun bagi depan, ge bagi atas, ro bagi bawah, he bagi mati. Jadi anugerah. Ada setengah baca anugerahnya. Anugerah. Ni saya bagi ni anugerahnya, kurniaan Allah. Tiada wajib atasnya atas Allah sesuatu daripada itu. Anugerah, kurniaan Allah. Tambahan pula taat seseorang tu taufik hidayah Allah, qada Allah Taala belaka. Lepas tu dari segi hukum akalnya, akal boleh terima. Orang buat maksiat, dapat kesenangan barzah, dapat syurga, akal boleh terima. Dah dia buat maksiat qada kan. Orang buat taat, akal boleh terima kalau Tuhan nak seksa. Dah kan dia buat taat bukan hak dia, pun qada juga. Itu dari segi akal. Dari segi syaraknya, Quran beritahu macam mana. Quran beritahu orang yang taat akan dapat balasan baik. Orang yang maksiat akan dapat balasan buruk. Tu Tuhan akan perlakukan sebagaimana Tuhan beritahu. Tapi segi kuasa Tuhan, tak mana pun boleh hak dia belaka. Kena faham pula situ. Itu kuasa dia. Tapi Tuhan buat macam mana? Tuhan beritahu macam mana? Orang baik Tuhan beritahu nak letak di mana? Akan bala baik. Dah bala baik, maka Tuhan bala baiklah di hari akhirat. Wajib ke? Dah, hak dia anugerah kurniaan. Lepas tu orang hak jahat ni, dah Tuhan beritahu dah kan nak bala seksaan. Tuhan seksalah, keadilan. Tu keadilan. Dah perkara maksiat jahat tu mari daripada Allah. Hak dia adil lah tu. Dia ginilah, ni contoh ni tak sama tapi boleh buat sebagai bandingan. Dia gini, kita sebagai bapa, kok ada kita nak beri duit ke tak beri duit ke, nak beri hadiah ke, hak kita. Dah kita janji mana? Janji kena tepat lah. Tapi kalau kita sebagai bapa nak beri hadiah, nak beri duit, dah lama ni duk makan ke apa? Siapa yang beri makan lama ni? Kalau kira lah, kalau kira pada nenek kuasa bapak tu, nak beri duit ke, nak beri hadiah ke, tak ambuh ke, hak dia. Tapi dah janji kan, janji barulah kira janji, kena berilah. Tapi kalau kira pada kuasa pok ni, beri ke tak mau beri ke, hari-hari duk makan, kenyang dah tu, dah cukup lagi. Macam kita lah, kita buat ta'at ni, nak bayar untuk nikmat atas dunia pun tak padang lagi Ni nikmat atas dunia ni kita nak bayar dengan amal ibadah kita. Padahal nikmat tenaga, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran. Ni. Kita duk menapah ni. Dak nikmat. Cuba pergi hospital tengok. Pergi hospital. Hok pakai ni. Cakap sepatah, tutup. Lepas tu buka, cakap 3 patah, tutup. Lepas tu buka, cakap 3 patah, tutup. Dah kita? Ada nikmat? Tak berasa nikmat tau. Tuan tarik baru sedar nikmat. Nikmat tu. Kita ni tak rasa sakit apa pun. Tak nikmat. Kita tengok hospital, sakit macam-macam. Jadi maknanya, kalau kira amal ta'at kita ni, atas dunia pun tak boleh nak bayar. Nikmat atas dunia. Ni nikmat alam barzah pula.
kebun-kebun syurga. Lepas tu nikmat syurga pula kekal selama-lamanya. Nak kira dengan amal kita? Dah. Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tu janji Allah. Allah berilah. Macam tadi lah kita bapak janji, kita berilah. Kalau kira kepada hak kita, kan ada kita lah. Dah lama ni kita dah tanggung dia dah apa semua. Janji tak boleh lah mukir, tak molek lah mukir janji. Dan Allah Ta'ala beritahu dah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Allah Ta'ala janjinya orang yang buat baik balas baik. Jadi Allah Ta'ala balas baik tu kurniaan. Baik seseorang tu pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena seksa di alam barzah kerana maksiat dengan keadilan. Hakikatnya maksiat seseorang tu adalah qada qada Allah Ta'ala juga. Qada qada Allah Ta'ala juga. Kemudian ada jugalah golongan-golongan yang terpesong yang menafikan berkaitan dengan seksaan barzah dan juga nikmat di alam barzah. Ada golongan yang menafikan. Ahli sunnah ijma' ulama, tapi ada golongan yang menafikan. Sebab apa? Sebab nak seksa macam mana, hisab pun belum lagi. Dia kira tu pula. Yalah. Kalau kira orang yang beriman pula, pahala masih lagi siapa pahala. Kemudian boleh diringankan. Maknanya hisabnya belum, dunia pun belum hancur, pahala masih lagi siapa, nak kena azab dah. Bagi orang beriman yang derhaka tadi tu, ada pandangan yang menafikan berkaitan dengan seksaan barzah. Tapi ahli sunnah ijma' berpegang bahawa, dan di kalangan Mu'tazilah pun jumhur kebanyakan Mu'tazilah pun beriman, ada segelintir Mu'tazilah saja menafikan berkaitan dengan seksaan dan juga nikmat di alam barzah. Dan demikian lagi, wajib atas mereka itu, atas orang mukallaf, percaya akan mizan, yakni mizan neraca di dalam akhirah, ditimbang di dalam dan neraca itu segala amal manusia. Mizan dahulu, lepas mizan titiang sirat, lepas titiang sirat telaga Kausar, lepas telaga Kausar di bawah tu hisab. Hisab. Lepas hisab di bawah tu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia biasa kita dia bicara syafaat Nabi dahulu. Asy-syafaatul uzma itulah. Asy-syafaatul uzma fi faslil qada itulah. Syafaat besar pada memutuskan bicara tu. Pada memutuskan bicara, asy-syafaatul uzma milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas asy-syafaatul uzma bicara berkaitan dengan hisab. Lepas bicara hisab baru bicara mizan. Ditimbang dengan hisab ni, hisab dulu. Kalau timbang segera, kemungkinan pahala kita banyak. Tapi tak kena gaya masa hisab tadi di muflih. Ni. Jadi maknanya mizan timbang ni selesai beres belaka dah. Beres hisab baru ada mizan. Orang yang masuk syurga tanpa hisab, maka tidak ada mizan. Orang yang masuk syurga tanpa hisab tidak akan terima catatan amalan. Dia gitu pula. Ada ni. Orang yang masuk syurga tanpa hisab tidak akan terima catatan amalan. Dan juga tidak ada mizan. Hisab tidak ada. Jadi terima catatan amalan pun tidak. Jadi mizan pun tidak. Orang yang terima catatan amalan adalah orang yang kena hisab.
Orang yang kena hisap ni lah yang akan kena timbang mizan. Kemudian pula, ni kita ni rekah lah. Dalam parti paridah kita adalah bicara. Sebelum bicara mahsyar, dibicara berkaitan dengan tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan dunia. Kemudian bicara tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali. Antara sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua, tempoh masanya 40 tahun. Tempoh masanya tempat 40 tahun. Dihidupkan Jibril, Mikail, Israfil pun ambil serunai. Hak dah bercahaya, hak Israfil pun tiup sangkakala yang kedua. Lepas tiup sangkakala kedua, bicara al-Ba'ts. Apa dia al-Ba'ts? Al-Ba'ts ni dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Al-Ba'ts. Ada innal ba'sa haqqun tu. Dia ada ba'sun, dia ada ni. Dia ada hasyar. Dia ada ni ba'sun ataupun dipanggil nasyar. Ba'sun nasyar ni samalah. Ba'sun ni dibangkitkan kembali. Ba'sun ni dibangkitkan kembali. Nasyar pun samalah. Hasyar ni pula apa hasyar? Dihalau kepada mauqif. Mauqif dipanggil mahsyar, tempat berhimpun. Al-ba'su an-nasyru ni apa? Nasyar. Dibangkitkan daripada kubur. Dibangkitkan daripada kubur. Awal-awal yang dibangkitkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal yang dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, awal-awal yang pergi ke mahsyar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama masuk syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat menceritakan selepas Nabi SAW, Nabi Nuh alaihi salam dibangkitkan oleh Allah selepas tiup sangkakala yang kedua. Bangkitlah sekalian rasul-rasul dan nabi-nabi. Manusia pertama yang bukan nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah manusia yang bukan nabi yang pertama-tama akan dibangkitkan adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi rasul-rasul nabi itu bangkit belah kedah lah. Jadi manusia yang bukan nabi yang pertama-tama adalah Sayyidina Abu Bakar. Dia kalau bicara dia ni di kalangan manusia yang paling lebih. Yang pertamanya adalah Sayyidina Abu Bakar. Selepas daripada para nabi. Lepas ada para nabi, manusia hak nombor satu adalah Sayyidina Abu Bakar. Kan dibicarakan susung. Manusia paling lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dia panggil apa? Ulul azmi yang 5. Kemudian lagi baki 20, nabi-nabi rasul 25 tu. Kemudian rasul-rasul yang lain jumlahnya 333. Kemudian nabi-nabi 124,000 orang. Tak, nabi 124,000 orang. Satu seketi, 2 laksa, 4,000. Tahu seketi? Sin, kaf, te, ya, seketi. Bukan baca sekati. Sekati tu tahir. Kati tahir tau. Berapa tahir sekati? Dah tahu. Berapa tahir sekati? Jangan 12 tu inci. 12 inci 12 inci satu kaki. 16 tahir. Satu kati. Ni bukan sekati ni, seketi. Apa seketi? 100,000. 2 laksa, apa mana 2 laksa? 20,000.
Mana apa ni? 100,000 dan 20,000 dan 4,000. Aja dengar dok nombor gitu. 100,000 dan 20,000 dan 4,000. Dah berapa? Kira-kira lah. Seketi 2 laksa 4,000. 100,000, 20,000, 4,000. Tak ada di sekolah ajar gini ni. Tak ada ilmu ni. Dah seketi 2 laksa 4,000. 100,000, 20,000, 4,000. 124,000 lah. Tengok kita. Mana seketi ni 100,000. 2 laksa. Kita tu kan tahlil 7 laksa, tahlil 7 laksa tu kan. Ni kita ni dalam kehidupan ni masing-masing kena ada lah. Tahlil di kita 70,000. Ni dalam kehidupan kita nak ada tak? Tahlil 70,000. Yang akan menjadi penebuh daripada api neraka ni. 70,000 kena ada. Ada tak 70,000? Daripada dulu sampai sekarang ada tak 70,000? Ada tak? Sehari-hari berapa kali tahlil? Oh, kalau tak ada kematian, tak ada tahlil ada. Nak cukup 70,000 bila? Dia kan ada tahlil 7 laksa 70,000. Sebab itulah kita ni kalau mak ayah meninggal, kita ada adik-beradik ramai, kita pakat adik-beradik kita. Adik-beradik ada 7 orang. Contoh anak-anak 7 orang. Keluarga mu 10,000, keluarga mu 10,000, keluarga mu 10,000. Anak, cucu tak ada niat. Kalau isteri, menantu tu kena niat lah. Mana sekarang ni keluarga, satu keluarga 10,000, 10,000, 10,000. Nak beri cukup segera. Hadiah pahala pada ibu bapa. Kalau 7 orang. Kalau 3 orang je, 4 orang je, 20,000 lah sekeluarga. 20,000 sekeluarga. Nak beri cukup cepat ni. 20,000 sekeluarga. 20,000 sekeluarga. Letaklah 20 hari. 1,000 sehari. 1,000 sehari. Tak boleh 1,000 sehari. Sekeluarga ni kita seorang anak. Lepas tu anak kita tu berapa orang pula besar-besar tu. Tak banyak mana. Kita anak arwah. Cucu arwah sama macam kita juga. Pahala siapa automatik. Dan kita seorang. Anak kita hak balik-balik dah 4 orang. Dah 5 orang. Dah. Bos takat nak 1,000 sehari 5 orang. 200 sehari seorang boleh ha? Ayah apanya? Ni duk sibuk nak seorang lain tahlil. Lepas tu anak cucu senyap je bersembang. Hak tu hak tak ada khilaf. Bagaimana nampak ibu bapa? Orang lain tahlil tu diniat pahala. Kita buat kerana kita pakai pandangan orang niat pahala tahlil tu siapa. Lepas tu kita buat. Tapi hak sepakat tak ada khilafnya anak cucu lah. Tapi kalau buat tahlil biasanya anak cucu duduk bersembang je duduk bawah. Duduk standby orang nak beri orang makan. Dia tahlilnya tidak. Beri makan. Beri makan tu tak boleh tu. Jamuan kematian tak boleh. Ini bukan jamuan kematian. Jamuan kematian hak sepakat ulama diharamkan. Perangai jahiliahnya mana dipanggil sebagai dunia ratak ni. Mana? Ada kematian dia buat jamuan supaya mari ramai. Ni pesen jahiliah. Dia kalau ada kematian, kalau orang mari ramai, nama akan naik. Kalau orang mari tak ramai, nama akan jatuh. Sebab apa ni tak ada orang ziarah ni? Ni mesti orang hak tidak disukai oleh orang ramai. Tapi kalau ada kematian orang mari ramai, ni orang yang disayangi. Jadi untuk puak jahiliyah untuk jadi ramai ni dia buat jamuan hari kematian. Hak ni hak syarat larang. Ini syarat larang. Tapi adakah berlaku tempat kita semua tu? Ada kematian, buka kemah, buat jamuan. Tak ada. Tak ada dalam masyarakat kita. Jamuan kematian tidak ada dalam masyarakat kita. Walaupun saya pernah jumpa sekali lah. Ini di pendalam masa jumpa sekali. Sebut kata kematian, saya pergi lah. Tengok-tengok ada kemah, ada apa, ada ni. Ni apa? Apa nama? Kawah.
Ke takut selalu dengar. Beritahu nak jamu kita dengar kata mati. Aku selalu dengar. Gi slow-slow. Buat makan benda ni. Buat makan lah. Haji meninggal dah. Oh, sahih meninggal. Dia buat makan. Hak ni jangan hak ni. Buat apa makan? Rasa ramai. Ni hak panggil apa? Jamuan kematian dilarang pada syarak. Ni dak ni siap belah kedah beres belah kedah. Panggil orang mari di rumah buat tahlil. Takkan orang mari rumah kita, tetamu kita yang kita jemput, siapa tak makan air, tak makan kuih, tak makan. Itu jamuan kematian. Siapa panggil jamuan kematian? Itu beri makan tetamu yang datang berzikir. Dah lah, dia tetamu kita. Kita bukan tetamu yang tidak dijemput ni. Tetamu satu, kita yang jemput. Dia mari buat ibadah atas rumah kita. Kita berilah makan minum ke dia. Orang mari rumah kita, mengupak pun kita beri makan minum. Patutnya orang mari rumah kita mengupak, jangan beri makan minum ke dia. Mari rumah kita mengupak. Lepas tu mana air tak buat lagi ni? Aku nak semua balik. Air mana mengupak ni? Boleh dosa pula tuan rumah. Ada ni. Waktu tu bukan jamuan tahlil, jamuan kematian tu. Waktu kita beri makan pada orang yang mari rumah kita. Hak jamuan kematian, hari kematian tu. Orang jahiliah dia buat jamuan nak suruh orang mari ramai, barulah si mati ni kira orang yang disayangi. Buktinya orang mari ramai. Walha dia ditarik dengan jamuan makan. Kan makan kau orang mari ramai kan. Jadi nak pergi nampak ramai dia buat jamuan. Itu dilarang pada agama. Jadi kita tak payahlah awak nak panggil orang tahlil tu pandailah. Kita anak beranak tahlil sendiri biar boleh 70,000. Jadi kalau anak ada 30-40 orang, satu keluarga 20,000 segera. 20,000 pula kita ayah anak kita hak balik-balik dah 4-5 orang, baru berapa baru. Bukan kita seorang 20,000. Ni anak-anak kita. Isteri kita boleh masuk sekali join. Tapi dia kena niat lah sebab dia bukan anak arwah. Dia gitu je. Abang apa? Tahlil 7 laksa. Tu 7 laksa. Tadi bilangan Nabi ni seketi 2 laksa. Ni 4,000. Mana 124,000. Jadi selepas dah Nabi-Nabi 124,000 ni, turunlah kepada malaikat Jibril, Mikail, hanya kelebihan. Habis malaikat kepala-kepala ni turun kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Turun kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Turun kepada 4 sahabah, 6 lagi sahabah yang masuk syurga jadi 10. Turun sahabah-sahabah yang terbabit dalam peperangan Badar, yang terbabit dalam peperangan Uhud. Dia betul. Turun pada tabi'in, aulia-aulia, boleh turun kepada malaikat-malaikat hak biasa-biasa. Ini kalau ikut tertib kelebihan lah. Jadi Sayyidina Bakar lah manusia yang pertama yang selepas dari Nabi-Nabi hak paling lebih. Maka Sayyidina Bakar lah manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selepas ditiup sangkakala yang kedua. Lepas bangkit itu dinasyarkan, dihasyarkan, dihalau kepada mauqif ataupun kita panggil mahsyar, tempat berhimpun. Di mahsyar ni lah pula ada nikmat-nikmat dan ada azab-azab bahagian masing-masing. Mahsyar ni pula tempoh masa yang lama. Tempoh masa di mahsyar ni tempoh masa yang lama. Hak berkaitan dengan mahsyar barulah pergi kepada asy-syafa'atul uzma, syafaat besar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fasil qada, pada membicarakan pada fasil qada ni pada menyelesaikan pembicaraan. Barulah mulanya hisab. Lepas tu mizan, lepas tu titiang sirat, lepas tu barulah bicara syurga dan neraka. Tapi dalam kitab kita ni lepas bicara barzah terus masuk kepada bicara mizan, neraca di dalam akhirah, ditimbang di dalamnya itu segala amal manusia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kelas kita ni insya-Allah lah. Cuti dok cuti hari raya yang ketiga insya-Allah. Tahu hari ketiga? Hari pertama hari Khamis, hari Jumaat hari kedua, hari ketiga itulah kita cuti sekali. Satu sebelum Khamis tu tu dak lagi. Mana cuti sekali kita insya-Allah raya hari Khamis, Jumaat, satu hari ketiga. Tu cuti sekali. Ke satu sebelum raya bulan Khamis tu nak cuti dah. Tak lagi tu tak lagi. Kerana kita cuti insya-Allah sekali Sabtu raya yang ketiga. Khamis raya, Jumaat hari kedua, hari Sabtu tu sekali insya-Allah kita cuti. Kalau Sabtu sebelum hari Khamis tu jauh lagi dengan Khamis tu. Tu insya-Allah ada kelas lagi lah. Mana kita cuti sekali insya-Allah.